Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nazri Kaha. Ini agenda Awani Asia. Malam ini kita akan berbicara berkaitan dengan situasi untuk meningkatkan kitaran ekonomi yang lebih rancak dan juga bagaimana kita dapat memacu pembangunan yang berkualiti, terutamanya apabila China sudah membuka sempadan mereka selepas melalui fasa zero COVID mereka, dan Malaysia juga mendapat impak dengan pertumbuhan yang begitu positif dengan laporan-laporan termasuk yang terkini dilaporkan oleh Jabatan Perangkaan Malaysia bahawa tabung kewangan antarabangsa IMF melalui laporan tinjauan ekonomi dunia 2023 April 2023 meramalkan ekonomi global akan tumbuh 2.8% pada 2023 dan 3.0% pada tahun depan. Manakala di peringkat Malaysia jumlah perdagangan mencatatkan pertumbuhan 2 digit pada Februari 2023, meningkat 11% daripada 184.7 bilion pada Februari 2022. Manakala import juga melonjak 12.4% mencapai 92.7 bilion. Namun begitu jumlah dagangan masih menyusut 1.6% pada Mac 2023 dan kita lihat angka-angka ini melangkaui semua sektor, sama ada sektor perdagangan borong, perdagangan runcit, kenderaan bermotor, indeks-indeks berkaitan dengan jumlah jualan di peringkat akar umbi dan sebagainya. Jadi kalau kita lihat indeks volum pelasaran musim misalnya pada Februari 5.5% oleh Jabatan Perangkaan, manakala pada Mac negatif 0.9%. Jadi semua angka-angka ini penting untuk kita lihat sama ada negara berada di landasan yang betul dalam fasa pemulihan ekonomi ini. Dalam masa yang sama di peringkat global juga, terutamanya China sedang merangka pelbagai program dan aktiviti untuk merancangkan semula ekonomi mereka. Jadi saudara Zhang Hong, wartawan kumpulan media China CMG sudah pun bersedia. Apa khabar Satria? Baik. Dan untuk Malaysia, saya tampilkan yang berbahagia Profesor Madya Dr. Ahmad Razman Abdul Latif, pengarah program MBA Putra Business School PBS. Dr. Ahmad Razman, apa khabar? Selamat Raya. Alhamdulillah, selamat Hari Raya juga kepada Nazri. Ya, mungkin Doktor nak mulakan dengan statistik terkini Jabatan Perangkaan berkaitan dengan unjuran-unjuran ataupun petunjuk ekonomi bulanan yang dikongsikan berkaitan dengan perniagaan borong dan roncit, berkaitan dengan import dan ekspor negara kita, dan dalam masa yang terdekat kita akan menunggu apakah prestasi KDNK Malaysia dalam suku pertama pada tahun ini. Jadi adakah ini satu berita yang menggembirakan dari pandangan Dr. Razman? Ya, apabila kita melihat data statistik yang diberi oleh Jabatan Perangkaan, sudah tentu ada yang menunjukkan peningkatan, penurunan, tetapi yang lebih penting untuk memahami apakah sebenarnya yang ditaktifkan melalui nombor-nombor tersebut dan apakah jangkaan yang akan berlaku. Apabila kita melihat jumlah perdagangan meningkat daripada tahun lepas ke tahun ini, kita kena faham pada tahun lepas masa bulan Februari Mac itu bermulanya krisis Ukraine Rusia dan berlakunya situasi yang mana perdagangan ketika itu agak terjejas dan sekarang menunjukkan peningkatan yang positif. Namun apabila kita bandingkan pertumbuhan ekspor dan import dari bulan ke bulan, daripada Februari ke Mac, pertumbuhannya semakin perlahan dan sebenarnya ianya bukan hanya berlaku satu bulan, ianya telah berlaku beberapa bulan sejak kebelakang ini, iaitu walaupun ekspor dan import menunjukkan peningkatan, tetapi peningkatan itu semakin mendatar, pertumbuhannya sudah mula menyusut. Dan kalau kita lihat imbangan dagangan dan juga akaun semasa juga walaupun masih kekal positif, tetapi jumlahnya semakin berkurangan. Apakah maksudnya? Kalau kita lihat yang berlaku di peringkat global, bank-bank pusat masih lagi berterusan menaikkan kadar faedah. Kita lihat Rizal Persekutuan di Amerika Syarikat masih meningkatkan kadar faedah kepada 5% baru-baru ini. Malaysia pun naik kepada 3%. Ini bermakna suasana ekonomi global pada tahun ini akan berterusan perlahan. Dan jika permintaan daripada global terhadap barangan dan perkhidmatan kita semakin berkurangan, ianya akan memberi petanda bahawa walaupun kita dijangka akan kekal
menunjukkan pertumbuhan kredit yang positif, tetapi ianya adalah rendah seperti yang disebut dalam laporan sebelum ini, mungkin sekitar 3 ke 4%. Itu yang kita harus faham. Ekonomi kita akan berkembang, tetapi kadar pertumbuhannya perlahan berbanding tahun lepas. Okey, dari pandangan sisi Satria, kerana China juga mengalami situasi yang sama. Kita jangkakan pelancong dari China akan membanjiri Malaysia dalam masa yang terdekat selepas polisi membuka sempadan negara China itu diangkat, tetapi ia tidak berlaku. Dan realitinya apabila berlakunya musim cuti yang panjang, apa yang berlaku sebenarnya di China pada ketika ini? Walaupun mereka mendapat cuti, tetapi mereka tidak keluar negara. Mereka mungkin bersiar-siar ataupun melancong di dalam negara. Adakah itu sebenarnya yang berlaku, Zhang Hong? Ya, ini memang kalau tengok itu cuti panjang yang sepanjang 5 hari sempena 1 Mei itu, ramai orang sebenarnya masih memilih untuk pelancongan domestik. Dan kalau pelancong yang ke luar negara dalam 5 hari itu tercatat 3 juta orang. Ini memang kalau berbanding tahun 2019 masih belum sampai tahap dipulihkan tahap yang sebelum inilah. Tapi kalau melihat kepada pelancongan domestik, kita pun boleh lihat kalau jumlah ini sebenarnya cukup merangsangkan, iaitu ada 279 juta orang mengadakan pelancongan domestik dalam 5 hari sahaja. Dan kalau ini sekaligus menyumbang pendapatan pelancongan sebanyak 95 bilion ringgit Malaysia. Dan saya rasa jumlah ini memang sudah mengejutkan Satria sendiri. Bahkan Satria dulu sudah ada jangkaan dia akan, kerana ini merupakan cuti panjang kedua selepas itu tahun baru Cina, itu sejak tahun lalu lah. Jadi saya sudah jangka, kerana ramai orang sudah begitu banyak 3 tahun tidak pernah mengadakan pelancongan. Dia mesti ada satu macam nak cari ganti rugi ya, dia mesti terburu-buru untuk mengadakan pelancongan. Oleh itu saya sendiri pun tidak mau sibuk untuk menyertai pelancongan domestik macam balik ke kampung. Sebenarnya pun susah untuk memberi tiket. Dan oleh itu saya dulu nak ada pelancongan yang membawa ahli keluarga mengadakan pelancongan di berbagai taman-taman di Beijing sahaja. Tapi faktanya beberapa hari sebelum cuti dimulakan, dulu ada pengumuman sudah dikeluarkan, iaitu semua tiket untuk taman-taman di Beijing dalam tempoh cuti itu semuanya sudah dihabis di tempat. Saya pun hanya duduk di rumah sahaja. Dan pada masa yang sama kita lihat ada berapa bandar yang menjadi destinasi yang begitu hangat, iaitu ambil satu contoh. Kali ini yang paling hangat itu Zibo di Provinsi Shandong, satu bandar yang kecil saja, dulu tak begitu terkenal. Tapi tahun ini pelancongan yang datang meningkat 8 kali ganda berbanding dulu, iaitu ada 240 ribu orang melalui ke sana. Mengapa? Ini kerana pada tahun lalu ketika China masih mengalami itu wabak, ada kira-kira 10 ribu orang mahasiswa dari ibu kota Provinsi Shandong di Jinan. Kerana kita tahu kalau dalam kampus itu mudah ada penularan. Jadi ada kira-kira 10 ribu orang mahasiswa di Jinan ditempatkan ke Zibo supaya mengelakkan mereka terjangkit. Dan mereka dilayani dengan begitu baik macam ahli keluarga oleh kerajaan tempatan. Ketika mereka nak balik ke universiti memulihkan pelajaran, jadi kerajaan tempatan pernah melayani mereka makan sate Zibo yang sangat terkenal dan amat unik. Dia perlu makan bersama-sama dengan bawang hijau tempatan dan dikumpulkan dengan macam roti nipis tempatan punya. Amat unik lah. Tapi saya rasa apakah itu lebih sedap berbanding dengan sate di luar negara atau di Xinjiang? Tak mungkin. Tapi justru kerana mereka mendapat layanan yang begitu baik, mereka janji selepas itu pandemik berakhir, mereka akan balik ke Zibo untuk menikmati sate lagi dengan secara bebas. Dan bulan Mac ini mereka sudah balik ke Zibo untuk menunaikan itu janji mereka. Pada masa sama mereka mengongsikan topi ini di media sosial, langsung menjadi tular sekaligus menarik, boleh dikatakan penduduk dari seluruh negara membanjiri ke Zibo. Dan ini sekaligus mestilah akan meningkatkan
pendapatan pelancongan di tempat di tersebut juga. Dan pada masa sama kita pun boleh lihat berbagai destinasi pelancongan yang amat terkenal dulu. Macam Xinjiang dalam 5 hari sahaja menyambut lebih kurang 8 juta pelancong dari seluruh negara pergi ke sana. Dan pada masa sama seperti sebenarnya macam kalau pelancongan ke luar negara juga ada. Macam tengah adanya kereta api dari China ke Laos yang beroperasi selama setahun. Sekarang sudah ada rombongan yang menaiki kereta api dari China untuk melancong ke Laos. Dan oleh itu, kalau melihat kepada dari itu ekonomi pelancongan yang sudah ditunjukkan kali ini, memang ada satu trend, iaitu kalau atau penggunaan atau beli belah domestik akan menjadi satu sumbangan yang paling besar bagi pertumbuhan ekonomi pada tahun ini. Kerana kalau dulu kita tahu impor ekspor selalu merupakan satu penjana yang paling penting bagi ekonomi China dulu. Tapi sekarang kita perlu mempertimbangkan macam suasana di global juga ada itu konflik geopolitik. Oleh itu tahun ini kalau berbagai macam ekonomi domestik akan menjadi sumbangan yang terbesar bagi pertumbuhan ekonomi di China. Okey, Dr. Razman, itu yang kita boleh belajar dari negara China, tetapi realitinya China mempunyai populasi yang amat besar dan apabila mereka berbelanja di negara mereka sama ada berbentuk runcit, sama ada dalam bentuk pelancongan domestik dan sebagainya, betul, itulah hasilnya. Dalam masa hanya 3, 5, 6 hari saja mereka mampu menjana pendapatan dalam sektor pelancongan domestik 95 bilion bagi kawasan-kawasan tertentu. Jadi bagaimana kita Malaysia dengan keadaan ekonomi yang begitu perlahan, import ekspor kita agak stagnan ataupun perlahan, tetapi kita mahu juga rakyat terus berbelanja. Walaupun sudah melalui musim perayaan besar seperti Tahun Baru Cina dan juga Aidilfitri misalnya, tetapi kita tidak boleh berasa selesa. Mengapa perbelanjaan borong runcit domestik ini perlu kita galakkan? Walaupun angkanya ada peningkatan melalui Jabatan Perangkaan, tetapi mungkin ia boleh dianjakkan lagi dengan beberapa perkara lain yang mungkin apa lagi yang kita boleh lakukan, Dr. Rosman? Kita ambil maklum bahawa apabila sebagai contohlah kadar OPR dinaikkan, maka rakyat akan lebih cenderung untuk menyimpan berbanding berbelanja dan pada masa yang sama kita lihat baru ni pun ada pengumuman tentang peningkatan kadar COVID varian baru yang menyebabkan kembalinya perasaan takut ataupun dia tidak mahu keluar dan bersosial seperti sebelum ini. Namun untuk memastikan bahawa ekonomi kekal mampan, kita tidak boleh hanya mengharapkan aktiviti ekonomi di peringkat domestik sahaja. Kita harus berterusan memastikan bahawa pendapatan hasil negara itu dipulihkan melalui menarik kembali jumlah pelancong yang seperti sebelum ini ke negara kita daripada luar, terutama daripada negara China, Singapura dan rantau ASEAN. Pada masa yang sama, peningkatan hasil kerajaan juga harus melalui kepelbagaian sektor dan juga industri. Kita tidak boleh sentiasa mengharapkan industri tradisional seperti minyak gas, walaupun harga minyak gas memang kekal tinggi, tetapi ia tidak akan selama-lama tinggi. Kita lihat banyak negara sudah pergi ke arah green energy, dan juga kalau kita lihat pendapatan lain seperti sektor perkilangan, kita E&E, electrical punya komponen memang sentiasa menunjukkan peningkatan, tetapi banyak sudah ke arah pendigitalan, otomasi, artificial intelligence, hybrid dan juga teknologi seperti drone dan sebagainya. Oleh itu, walaupun ia mengambil masa, tetapi kita tidak boleh melupakan sektor-sektor dalam ekonomi digital ini. Kita harus mula mengurat langkah, dan walaupun impak dia mungkin tak nampak pada masa sekarang, tetapi ianya bakal menjadi satu sumber pendapatan hasil negara baru. Kita lihat apa yang berlaku sejak 2, 3, 4 bulan ni apabila ramai mengatakan tentang impak artificial intelligence, ChatGPT. Sudah ternyata ada beberapa industri sudah terkesan dengan penggunaan AI secara meluas.
Malahan Astro Awani pun dah mula guna pengacara AI Jun. Lepas ni Tuan Nazri mungkin tak boleh cari makan kot. Kena tunjuk kena, Saya kena cari tempat lain lah. kena cari tempat lain. Oleh itu saya lihat bahawa kalau negara mahu terus berdaya saing, maka kita memerlukan kerajaan yang mempunyai polisi dasar hadapan yang boleh mempelbagaikan jenis industri, pada masa sama mempelbagaikan juga rakan dagangan. Walaupun China merupakan negara yang utama sebagai rakan dagang Malaysia, tetapi itulah kalau sesuatu berlaku kepada China bermakna kurang permintaan daripada negara mereka, kurang nak melancong ke negara Malaysia, maka adakah kita mempunyai rakan dagang lain yang boleh turut menyumbang ke arah hasil negara? Ya, mungkin Doktor nak tambah bagaimana kita nak meningkatkan ataupun kembalikan perniagaan runcit dalam talian sebagai satu alternatif yang akan merancakkan ekonomi domestik ataupun mempelbagaikan hasil negara. Kerana ketika COVID kita lihat angka transaksi pembelian dalam talian itu tidak pernah dicatat begitu rupa, iaitu antara yang tertinggi kerana kita dalam lockdown, kita dalam PKP dan sebagainya. Tetapi ia menurun begitu drastik sekali selepas PKP diangkat. Jadi tetapi kita tahu Malaysia antara negara mempunyai populasi savvy digital ataupun dalam talian yang tertinggi di dunia. Apa yang tidak kena? Adakah insentif-insentif itu tidak cukup ataupun kerana kita tidak lagi berada dalam lockdown, rakyat boleh bersemuka, rakyat boleh ke pusat membeli belah dan cara tradisional itu kembali pulih, tetapi kita tahu juga rakyat berhati-hati untuk berbelanja. Jadi apa yang Dr. Razman perlu rasakan perlu dilakukan oleh semua pihak, terutamanya kerajaan, dalam memikirkan polisi dasar yang berkaitan dengan ekonomi digital ini? Ya, memang betul banyak faktor yang mempengaruhi naik turunnya industri beli atas talian ini. Kalau kita lihat sebelum ini kerajaan ada nak meletakkan cukai 10% kepada pembeli pukal untuk atas talian ini, dan juga kalau kita lihat juga mungkin antara faktor yang memainkan peranan, banyak negara sudah mula ke arah menaik taraf perkhidmatan internet 5G, tetapi di negara kita masih lagi bergelut dengan kemelut siapa yang sepatutnya mengendalikan perkhidmatan ini. Kita bercakap tentang penyediaan infrastruktur, kita juga bercakap dengan adakah rakyat kita, peniaga kita mampu menangani permintaan daripada luar ataupun peringkat global dari segi rantaian bekalan. Adakah kita mempunyai infrastruktur ataupun logistik lah, perkhidmatan logistik dari tempat kita buat barangan itu sehingga sampai kepada pelanggan. Semua ini harus dipikirkan secara holistik, dan kalau kita lihat banyak inisiatif oleh kerajaan sudah ada untuk melakukan pelabuhan ataupun lapangan terbang kargo yang membolehkan barangan boleh dieksport keluar. Sebab kita lihat semasa pandemik ianya lebih tertubu kepada domestik, tetapi pasaran yang sebenarnya adalah di luar sana. Kalau kita tengok di China, 400 juta, saya kalau tak silap, mungkin Satria boleh betulkan, 400 juta adalah golongan pertengahan yang memang mampu untuk berbelanja, membeli barangan di mana saja. Dan kita belum sebut tentang Indonesia yang sudah memulai bilangan golongan pertengahan yang semakin meningkat. Oleh itu, jika kita tidak melihat secara keseluruhan, kalau kita fikir hanya menyediakan platform, tetapi logistiknya tidak ada dan cukai yang dikenakan mungkin tidak kompetitif, Betul. maka ini akan menyebabkan ia tidak akan daya maju. Okey, Satria, prospek ekonomi China sentiasa dianggap sebagai catalyst ataupun akan melonjakkan ekonomi global. Apatah lagi dalam hal perseteruan ataupun perang dingin ekonomi antara Amerika Syarikat dan juga Beijing itu masih membelenggu ekonomi global. Tetapi pada penelitian Satria di Beijing ataupun di China, apakah prospek ekonomi China pada tahun ini dan apakah ruang yang diberi tumpuan oleh kerajaan China untuk membangunkan ekonomi yang berkualiti?
Ya, kalau China sebenarnya keadaan China dulu sudah mengeluarkan jangkaan terhadap situasi ekonomi ini. Sebenarnya kita masih cukup teliti kerana kita tahu kalau macam situasi global masih belum stabil dan kalau pemulihan ekonomi dunia pun menghadapi banyak gangguan. Tapi berbagai pertumbuhan kewangan antarabangsa semuanya Ya. memberi jangkaan yang cukup positif kepada ekonomi China. Bagaimanapun kita pun mesti lihat kalau situasi antarabangsa mestilah akan membawa itu impak kepada sektor-sektor tertentu di China punya. Kita boleh lihat kalau sekarang macam dalam chip yang peringkat yang lebih tinggi sedikit, dia menghadapi sekatan yang cukup besar. Begitu juga dalam pengeluaran produk itu macam baju atau kasut dulu yang boleh dikatakan China mempunyai keunggulan cukup besar, tapi sekarang mereka pasaran di barat mereka biasanya akan mengeluarkan tuntutan iaitu tak mahu yang dikeluarkan dari kilang di China, tapi mahu produk dari Asia Tenggara kerana ada apa yang dikatakan masalah kapus Xinjiang punya. Mereka katakan di sana begitu banyak penindasan atau pekerja paksaan, tapi hakikatnya kita lihat 5 hari saja menarik 8 juta pelancong pergi ke sana. Kalau satu tempat yang penuh kebencian, mana mungkin mesti kurang stabil, mana mungkin menarik begitu banyak itu pelancongan lah. Ini hal lain. Tapi syarikat-syarikat China mereka melabur di Asia Tenggara, membuka kilang di tempatan. Jadi faedah ini didapati oleh kedua pihak. Dan pada masa yang sama kita boleh cari bidang yang lain untuk menjadi pemacu atau penjana ekonomi yang baru macam kereta elektronik. Kita tengok baru-baru ini Geely sudah mengeluarkan kereta elektronik X90 di Malaysia punya ya. Dan kalau melihat kepada pameran ekspor itu kenderaan di Shanghai yang baru-baru ini diadakan, begitu banyak CEO atau kumpulan yang besar dari pegawai kanan dari negara-negara Jerman, Amerika Syarikat, berbagai jenama kereta api yang tersohor, datang kereta yang tersohor. Mereka melawat ke sini untuk tengok kemajuan China dalam bidang kereta elektronik. Kita tahu kalau dalam 3 tahun ini memang tengah adanya impak pandemik. Sebenarnya interaksi antara China dengan berbagai negara lain sebenarnya tak begitu kerap kali lah boleh dikatakan. Tapi pada masa yang sama, sebenarnya dalam 3 tahun ini teknologi dalam kereta elektronik di China berkembang begitu besar. Hingga sekarang setelah pintu dibuka lagi, mereka baru boleh masuk tengok perkembangan di sini. Mereka amat terkejut. Bahkan mereka sudah menyadari sebenarnya sudah ketinggalan dalam persaingan kereta itu elektronik ini. Oleh itu kita lihat dulu ada berbagai syarikat-syarikat yang cukup terkenal macam Volkswagen, macam Audi atau BMW. Mereka sudah memindahkan pusat pengajian atau penyelidikan teknologi mereka ke China supaya mengikuti perkembangan terkini di sini. Kalau dulu mereka hanya mengeluarkan kereta yang menggunakan kepentu yang sedia ada, macam dulu ada, tapi menggunakan teknologinya, tenaganya menjadi elektronik saja. Dr. Razman, mengapa Malaysia perlu membuka seluas mungkin pintu untuk pelabur-pelabur dari China memindahkan pengeluaran mereka ke Malaysia? Kalau mereka bermasalah untuk mengeksport barangan mereka ke Eropah ataupun ke Amerika Syarikat kerana mereka berpusat di China, itu menjadi isu yang menjadi isu perdagangan pada ketika ini. Tetapi jika datang dari negara-negara Asia Tenggara tiada masalah. Misalnya kita membawa lebih banyak pemain-pemain utama industri dalam industri kenderaan elektrik. Bukan hanya Geely, tetapi begitu banyak lagi syarikat-syarikat multinasional yang berpaksikan industri elektrik ini boleh menambah ataupun membuka pelaburan di Malaysia. Apa insentif yang perlu kita lakukan? Apa cara untuk kita menarik pelaburan yang berkualiti tinggi sebegini, Dr. Razman? Ya, memang kita harus sentiasa cuba menarik pelaburan yang bernilai tinggi daripada negara-negara di luar, terutama daripada China, tetapi kita tak boleh menawarkan benda yang sama seperti negara lain. Walaupun sekarang ni kita lihat industri elektrik, kenderaan elektrik itu menjadi lebih pesat, tetapi kita tidak boleh menawarkan model yang sama seperti di Indonesia dan Vietnam kerana mereka boleh bersaing dari segi tenaga buruh yang murah dan juga tapak perniagaan yang murah.
tetapi kita mempunyai kepakaran ataupun kelebihan sendiri di dalam sesuatu pembuatan elektrik vehicle ataupun kenderaan elektrik ini, bukan semata-mata hanya bergantung kepada bateri, tetapi juga bergantung kepada sistem pemanduan navigasi yang sekarang Autonomous, kita panggil apa, driver autonomous. Ya. autonomous vehicle, yang mana kita sekarang sudah mula mempelopori industri ataupun teknologi tersebut. Tetapi sebenarnya satu lagi industri yang saya ingat boleh kita ambil peluang dengan kerjasama lebih erat dengan negara China adalah industri nadir bumi. Kalau kita lihat kontroversi baru-baru ini tentang Linus kerajaan masih lagi meneliti, tetapi ini adalah satu potensi besar kepada negara kita kerana semua gadget termasuk juga kenderaan elektrik menggunakan nadir bumi, dan sekarang ini apabila berlakunya isu geopolitik antara Amerika Syarikat dan China, banyak negara sudah mahu mengurangkan kebergantungan kepada nadir bumi yang dihasilkan oleh negara China. Kita sebenarnya mempunyai potensi dari peringkat downstream, midstream dengan juga upstream untuk menghasilkan sendiri nadir bumi yang menjadi komponen kepada banyak barangan yang penting, dan China mempunyai kepakaran yang tinggi yang tidak dapat dinafikan dalam industri nadir bumi ini, dan kalau kita bekerjasama dengan mereka, maka ini akan membuka ruang untuk kita menjadi antara negara yang boleh menaikkan nilai tambah industri kita mempelbagaikan. Kerana kalau kita lihat di rantau ASEAN ini, Vietnam sudah mula melombong nadir bumi, sudah mula menghasilkan barangan peringkat downstream juga dan pergi mungkin ke arah ke midstream, tetapi kita masih lagi belum ada lagi industri melombong tersebut. Kita hanya memproses nadir bumi daripada Australia. Oleh itu saya melihat industri elektrik vehicle ataupun industri berteknologi tinggi ini, kita harus letakkan diri kita di tempat yang kita punya kelebihan. Dan kelebihan kita, tenaga kerja yang berkemahiran tinggi, dan pada masa yang sama industri nadir bumi ini adalah salah satunya yang agak unik yang kita ada, yang harus dieksploitkan dengan lebih tersusun saya lihat. Okey. Terima kasih Zhang Hong Satria atas masa yang diberikan. Menarik sekali menyorot pertumbuhan ekonomi selepas cuti panjang, dan juga Malaysia juga ingin merancakkan lagi dengan pertumbuhan-pertumbuhan baru. Walaupun angka itu sudah menunjukkan peningkatan, ada penurunan sedikit, tetapi ia tidak boleh berpuas hati. Malaysia perlu merebut ruang-ruang baru dalam mencipta pertumbuhan itu. Terima kasih Zhang Hong, terima kasih Prof. Madya Dr. Ahmad Razman Abdul Latif, pengarah program MBA Putra Business School, Zhang Hong, wartawan Kumpulan Media Cina CMG. Jadi itu sahaja bersama saya Nazri Kahar dalam Agenda Awani Asia. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum.